Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pahlawan-pahlawan UKIS. Bagi tepukan sikit. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Okey. So, malam ni saya sejujurnya lah. Saya buat macam biasa, saya kalau contohnya nak set up untuk weekly coaching, saya memang dah prepare awal lah apa benda nak cakap setiap minggu. Jadi untuk hari ni kita dah start breakthrough, benda-benda yang advance sikit. Boleh ke tak boleh? Cuba komen, boleh ke tak boleh? Advance. So insyaAllah malam ni saya nak go through sikit sistem tentang bukannya sistem apa nama technical sangat lah. Of course dia lebih technical sikit lah. Tetapi dia sangat berkait rapat dengan cara untuk kita kembangkan kita punya bisnes ni. Siapa nak? Say I. Komen. I. Kita punya bisnes ni sekarang kita bisnes lah. Pahlawan UKIS kan adalah bisnes. Kita jual coklat ni adalah bisnes. Ada orang ingat, aku jadi ejen je. Ejen lah buat bisnes. Saya selalu ingatkan bisnes adalah apa? Pertukaran nilai. Bila berlakunya pertukaran nilai, tak kira lah kita ni ejen ke, founder ke, tak founder ke, stokis ke, kita tak adalah stokis tu semua, kita sekarang fokus ejen je. Itu pun sebenarnya adalah buat bisnes. Dan semua ilmu bisnes ni adalah sama sebab pertukaran nilai. Tapi adakah semudah itu? Of course tak. Tapi kalau contohnya kita betul-betul belajar dan berjaya, insya-Allah kita dapat, orang kata apa, dapat merasai buah-buah kenikmatan tu. Alright. Okay. Sebelum tu, saya dah kata malam ni insya-Allah, malam ni best sangat-sangat. Boleh tak stay? Lama sikit je. Saya tak pasti berapa lama tu tak tahu. Tapi malam ni best sangat. InsyaAllah saya akan go through tentang sistem. Saya rasa sistem ni sangat berkait rapat dengan mindset juga. Sebab gagal seseorang mindset tu, dia jaga mindset, dia gagal ada mindset bisnes ni, mindset yang saya akan terangkan pada malam ni. Bagi saya itu pun sebenarnya baru juga untuk saya persembahkan kepada, saya rasa ni first time kot, saya persembahkan kepada pahlawan UKIS. Siapa yang first time yang first time join pahlawan UKIS, ada tak? Siapa yang dah lama? Cuba komen. Saya dah lama. So malam ni sistem. Kedua, macam biasa saya akan jemput kita punya tetamu special kita, salah seorang daripada pahlawan UKIS. Jangan risau semua, insya-Allah semua orang as long as berada di dalam kita punya circle ni, saya akan jemput juga semua. Saya kalau sempat saya memang nak jemput semua. Tetapi kita tak adalah sempat lah semua kan. Kita ada masa berapa jam je seminggu kan. Okay? Tapi boleh tak saya nak kongsi satu story kejap. Saya tak tahu kenapa tiba-tiba saya terasa, saya baru je nak share ni, saya baru start nak bercerita tentang benda ni lah. Okay. Ada masa Baghdad dulu, siapa kenal Imam Abu Hanifah. Sebenarnya kisah ni saya pegang dah lama sangat. Imam Abu Hanifah ni satu hari tu dia tergerak nak pergi dekat keluar daripada kota Baghdad. Saya tak ingat cerita dia, tapi dia pergi dekat satu tempat lah. Tiba-tiba tergerak je hati. So bila dia tergerak hati tu, dia gerak dalam perjalanan apa semua tu, terasa nak pergi je, tapi dia tak ada hala tuju. So malam tu macam biasa dia solat isyak apa semua, dia tidur dekat masjid tu sebab dia tak ada hala tuju. Dia pergi dekat tempat ni, dia rasa macam nak pergi. Tapi dia rasa macam tak apalah, rasa macam tak nak lah. Bukan rasa macam tak nak, tapi rasa macam gerak hati. So malam tu, masa dekat masjid tu, dia nak tidur dekat masjid tu, dia cakap Allahumma salli Muhammad. Dia cakap dekat masjid tu, dekat orang masjid tu, dia nak tidur dekat masjid tu. Lepas tu dia kena halau. Imam Abu Hanifah ni dia kena halau daripada masjid tu pada waktu malam tu. Bila dia kena halau, dia dah tak ada hala tuju. So dia pun jalan sampai jumpa dekat warung ni, macam satu rumah ni. Dia pun ketuk masuk. Dia tengok ada orang. Okay, dia kata, boleh tak saya nak stay sini sekejap? So ada suara suara kan? Lain sangkut Okay. So dia masuk dekat dalam warung tu, dia tengok ada seorang lelaki tu,
Dia cakap, boleh tak aku stay kat sini malam ni? Dia cakap, insyaAllah boleh. Lepas tu, bila Abu Hanifah dia duduk, dia tengok lelaki ni tengah uli tepung, uli roti lah untuk buat roti. Dia bisnes lah kat warung dia tu. Lepas tu, Abu Hanifah ni dia tengok dekat laki tu, laki tu masa dia tengah uli tepung ni, non-stop bibir dia macam kumat kamit, macam tengah berzikir sesuatu. Lepas tu Imam Abu Hanifah ni tanya dekat laki tu, kau zikir apa ni? Dia macam nak tahu juga saja curious kan. Dia cakap, yang tukang uli tepung tu dia cakap, aku berzikir astaghfirullah, 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 non-stop. Lepas tu dia kata, Abu Hanifah tanya balik, kau dah berapa lama dah buat macam ni? Aku cakap, lepas tu yang uli tepung tu dia cakap, dah 20 tahun. 20 tahun dah buat benda ni. Uli tepung ni. Lepas tu Imam Abu Hanifah cakap, tanya balik, semasa 20 tahun kau amalkan zikir ni, astaghfirullah ni, apa yang kau dapat? Maksudnya, yalah kelebihan of course lah, dia nak tanyalah, dia nak tahu. Lepas tu yang orang uli tepung ni dia cakap, semua selama 20 tahun apa je kehendak dia, semua Allah kabulkan, tak kira lambat ataupun cepat, tapi memang Allah kabulkan dekat dunia lagi. Cuma ada satu benda je dia kata tak dapat lagi. Lepas tu Imam Abu Hanifah tanya, kenapa, apa benda? Satu benda tu dia cakap. Lepas tu yang lelaki ni cakap, aku sebenarnya dah lama sangat, aku dah lama sangat teringin nak jumpa Imam Abu Hanifah. Yalah zaman dulu kan tak ada gambar, tak ada viral ke apa benda ke. So tapi Allah tak kabulkan benda ni lagi. Lepas tu Imam Abu Hanifah terus berdiri, terus peluk dia dan terus bagi tahu yang, akulah Imam Abu Hanifah. Yang istighfar kau yang menyebabkan aku datang sini. Saya tiba-tiba, ini tak ada kena-mengena lah. Ini bukan nak ceramah agama ke apa. Tapi saya suka selitkan benda ni lah. Iaitu kita sebagai manusia biasa, tak lari daripada dosa kecil, dosa besar ataupun maksudnya dosa-dosa kecil lah. Tak lari, senang cerita tak lari kita daripada dosa. So dosa ni sebenarnya yang menyebabkan kita punya hati kita tak tenang, kita kadang-kadang kita lost, tak tahu nak buat apa. Dalam otak kita, kadang-kadang kita buat sesuatu benda tu sebenarnya dah betul dah, tapi dalam hati kita macam berbolak-balik, macam betul ke, macam kita soalkan, betul ke aku buat ni, aku tengok orang lain macam je, aku buat ni tak pastilah betul ke tak. Faham tak soalan tu datang. Lepas tu adalah kegusaran hati, terutama dekat hati lah. Saya suka cerita tentang hati ni. Hati ni besar sebenarnya. Kalau Imam Al-Ghazali ni, siapa pernah baca buku Penawar Al-Hati tu, punya tebal buku dia. Seorang kata, hati ni memang susah nak jaga. Tapi salah satu sebenarnya nak jaga hati ni adalah banyakkan istighfar. Itu juga saya punya, maksudnya amalan yang membuatkan saya rasa, alhamdulillah setiap kali saya cuba nak share benda ni, saya tak tahu kenapa saya rasa nak share, tiba-tiba terasa nak share. Sebab kadang-kadang bila kita nak buat sesuatu tu, bukan kita lah, saya nak cerita saya sendiri lah. Saya tak tahu betapa banyaknya Allah permudahkan urusan dalam hidup saya. Alhamdulillah. Maksudnya tapi maksudnya itu pun selepas betul-betul saya memahami tentang istighfar ni. Saya setiap kali saya rasa saya, macam contoh saya nak bercakap dengan pahlawan ejen, saya akan pastikan saya akan istighfar banyak kali supaya hati, insyaAllah, maksudnya saya tak kata saya ni bagus sangat atau bersih. Saya rasa nak buat sharing ni, supaya kalau ada antara kita ni tiba-tiba dia sendiri amalkan, dia dah amalkan, dia lagi kuat pemahaman ni, insyaAllah saya juga dapat pahala sikit. So saya selalu istighfar supaya saya doakan Allah bersihkan hatiku daripada dosa-dosa. Tak kisahlah dosa apa yang menyebabkan, tak kisahlah saya ajar bisnes ke, saya tak ajar agama tau, kena faham ya. Minggu-mingguan saya tak ajar agama. Tapi saya kena pastikan yang saya ajar bercakap tentang bisnes, marketing, buat sales, buat duit, buat jualan. Ini semua saya nak pastikan ini semua kena sampai ke hati. Dia bukannya hanya sampai ke duit je. Saya selalu cakap benda ni, iaitu duit ni jangan sampai dia masuk dalam hati. Sangat bahaya. Dan benda ni juga kena bercakap waktu kita tak ada duit tu. Ini sangat pesanan yang saya rasa kena sangat-sangat setiap masa saya kena bagi benda ni.
So kalau contohnya kita tak buat apa-apa ke, even saya sendiri saya cakap dekat anak saya, anak saya baru 2 tahun kan. Kalau dia tak buat apa-apa ke ataupun dia tak bercakap dengan bonda ke ayanda dia ke, selawat. Jadi selawatlah. So saya ajarlah dia macam selawat. So nak kata maksudnya kita mesti kena ada. Saya tak kisah tau masing-masing apa zikir dia, tak kisahlah apa dia punya ni. Tapi saya nak bagi tahu yang setiap orang kena ada personal punya zikir. Zikir yang menyebabkan dinding dia kuat. Ada orang sepanjang masa dia baca Al-Fatihah. Ada orang bismillah. Ada orang istighfar. So terpulang. Masing-masing ada kekuatan dia sendiri. Tapi pada saya benda ni penting untuk dia start amalkan yang membuatkan lidah dia sentiasa basah. Untuk nak sebut nama Allah. 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 Tak kisahlah dia istighfar ke ada nama Allah. Dia selawat ke ada nama Allah. Subhanallah pun ada nama Allah. So bila Allah ni dia dah masuk dekat dalam hati kita, insya-Allah semua kerja kita akan jadi mudah. Of course dia tak mudah tu straight je macam tu. Of course ada halangan dia. Tapi Allah permudahkan. Alright. So insya-Allah itu sahaja. Siapa dapat sesuatu? Say I. Saya nak jemput tetamu kita untuk pada malam ni. Saya kita nak jemput untuk nak bagi sharing sikit. Okey. Assalamualaikum. Siapa nama ni? Cuba perkenalkan diri. Perkenalkan diri sebelum ni background apa? Cerita tu dulu. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ke suara saya? Dengar ke? Cuba komen. Okey, so saya perkenalkan diri lah untuk pertamanya. Nama diberi Tengku Ummu Hajar binti Tengku Azhar Adib. Lebih dikenali sebagai Ummu ataupun Hajar. Background sebelum ni saya lepasan degree UiTM Shah Alam. Cuba komen. Ummu. Assalamualaikum. Cuba komen. Jurusan Hukum Bangunan. So far tu lah. Background saya sedikit. Okey. So kenapa okey, siapa nak tahu Ummu ni adalah salah seorang pahlawan UKIS lah. Cuma nombor satu sekali, of course saya nak tanya nombor satu sekali adalah kenapa awal-awal dulu join UKIS ni? Apa yang menyebabkan dia Ummu rasa nak jadi pahlawan UKIS ni? Pertamanya sebab dia memang nak cari duit lah. Itu memang sebab-sebab utama. Memang kalau tipu lah kalau cakap join UKIS ni bukan sebab duit. Dia memang sebab utama dia nak cari income. So kalau macam saya boleh kongsikan sebab siapa-siapa yang yang pernah join welcoming session, dia akan tengok Tuan Afiq ada share. Kalau tak silap saya, Tuan Afiq pernah sebut dia cuba untuk untuk tak guna duit mak ayah waktu start pada sekolah, lepas sekolah kan, macam tu lebih kurang. So saya pun ada peristiwa yang macam waktu saya first time degree, waktu tu saya macam baru nak dapat result ni. So waktu baru nak dapat result ni, saya memang doa sungguh-sungguh tau sebelum dapat result lah. Saya doa sungguh-sungguh, saya cakap waktu tu kalau nak dapat beasiswa JPA, kena 3.3 ke atas. Dia punya CGPA lah, GPA. Waktu saya doa, saya cakap, ya Allah, aku nak 3.3 ataupun lebih supaya aku ni tak minta dah duit mak ayah. Waktu tu saya guna PTPTN. Saya apply PTPTN lah sebelum tu. Tapi saya doa macam tu sebab saya macam tak naklah berhutang kan. Tapi saya doa macam tu. Dan lepas tu, tanpa disangka-sangka result saya memang tepat 3.3. Saya macam wow. Dia memang macam saya fikir macam ini betul ni Allah bagi supaya aku tak minta dari duit mak ayah macam tu. So dan sejak daripada tu saya memang tak minta walau 1 sen pun. Kecuali kalau macam ayah bagi. Mak ayah bagi tu macam alhamdulillah lah dia bagi kan. So macam tapi saya sedaya upayanya supaya tak minta dari duit mak ayah. Sampailah saya macam habis degree, alhamdulillah totally JPA, semua awal SEM sajalah. Dan after tu habis je degree tu saya buat kerja macam-macam. Susah juga nak cari kerja. Tapi saya buat kerja macam-macam untuk cari income untuk diri lah, untuk upgrade diri. So after tu sebelum saya jumpa UKIS pun macam-macam saya buat dan saya ambil pilihan untuk saya sambung belajar. So saya sambung belajar pun sebab waktu tu saya punya PT yang first SEM tu saya tak habis bayar lagi. Yang pertama punya SEM tu kan. So tak boleh nak minta PTPTN dah.
So saya terpaksa juga cari kerja untuk saya biaya saya punya sendiri punya master. So sebab itulah saya join UKIS. So UKIS ni adalah antara saya punya support system yang paling kuat lah sebenarnya. Dalam saya pun nak upgrade diri dalam keadaan saya tak nak guna duit mak ayah dah. Supaya sebabnya saya ni anak bongsu lah sebenarnya daripada keluarga saya adalah anak bongsu daripada 7 adik-beradik. So saya boleh tengok perkembangan, maksudnya daripada kakak saya sulung saya tu sampai kakak kedua, kakak ketiga, abang kedua, abang ketiga, semua-semua tu saya boleh tahu betapa susahnya sebab saya ni bukan daripada keluarga yang senang lah. Memang daripada keluarga yang susah. Saya boleh tahu betapa susahnya bila macam kakak-kakak saya minta duit. So ayah saya tu ialah seorang ayah kan, walaupun dia tak cakap dekat orang yang minta tu, tapi di balik rumah kita tahu betapa susahnya dia nak cari duit untuk anak-anak dia. So waktu tu lah, itu antara sebab yang saya macam fikir saya nak hidup dalam keadaan saya tak nak susahkan mak ayah. Walaupun mungkin orang cakap, alah tu kan tanggungjawab dia sebagai mak ayah. Tapi dia ada perasaan macam, aku tak nak susahkan mereka macam tu. So itu antara penyebabnya lah saya join UKIS ni. Sebab saya memang saya macam berpegang dalam macam, yelah sebelumnya aku boleh je tak minta duit dengan diorang. Kenapa macam bila sekarang dah besar, dah dapat degree, dah nak dapat master, tiba-tiba kau nak minta duit dengan diorang macam tu. Saya ada perasaan macam malu macam tu lah. Wow. Bila dengan UKIS ni saya mampu untuk banggakan mereka dengan cara yang macam tu. Wow, amazing. Okay, so boleh tak tim kita tunjukkan berapa ni sebenarnya pahlawan umum kita ni? Cuba tunjuk, boleh tunjuk tak? Ya, itu dia. Berapa tu? Saya pun tak nampak. 7,716 ringgit dalam masa 58 hari sahaja. Cuba komen, tahniah. Cuba komen umur. Okay. Apa yang cuba share sikit apa sebenarnya sebelum tu lah saya nak tanya, maksudnya sebelum join UKIS ni, lepas join UKIS ni kita ada macam-macam tak support system, khususnya weekly coaching, bercakap dengan saya, belajar itu inilah. Apa perubahan yang Umu hadapi lah? Perubahan alhamdulillah banyak. Dia paling banyak sekali adalah tentang ilmu. Saya rasa macam bila saya join UKIS ni, benda pertama adalah saya upgrade tentang ilmu yang ada pada diri saya. Instead of ilmu kehidupan, ada juga ilmu yang macam okay aku kena macam ni. Dia lebih kepada kepimpinan, lebih kepada pengurusan diri. Dia kadang-kadang ada pernah sekali tu kan, saya one-on-one dengan Tuan Hafiz sendiri. Saya ada cakap macam saya ada masalah pengurusan masa. Tapi sebenarnya Tuan Hafiz bagi tahu saya waktu tu, sebenarnya kita bukan ada masalah pengurusan masa. Dia masalah dengan pengurusan diri. Benda tu macam buat saya macam banyak fikir lah, macam betul juga sebenarnya kita tak boleh nak urus masa sebab masa ni ada semua orang sama. Tapi cara kita nak urus diri kita tu yang menentukan banyak masa yang diberi tu kita guna dengan semaksimal yang mungkin. So benda tu yang banyak saya belajar dan perubahan tentang hidup ni banyak sangat lah kalau nak ikutkan. Sebab kalau ikutkan sebelum-sebelum ni saya terlampau banyak macam buat kerja macam-macam untuk saya hidup orang panggil biaya hidup, hidup lah. Bela whatever lah kan. So macam untuk membela diri sendiri ni, dia jadi macam saya pernah waktu dekat college dulu buat sandwich. Malam-malam saya akan macam hantar dekat grup college lah kan, grup blog semua tu. Okay, siapa nak sandwich? So malam-malam saya akan deliver. Habis je kelas, saya akan buat sandwich dengan kawan saya. Lepas tu kita orang akan pergi bilik ke bilik, kita hantar. Tapi alhamdulillah orang suka sandwich tu. So amazing. Itu antaranya. Lepas tu saya jual air. Saya ada juga buat foto. Saya minat ambil gambar. So saya pernah buat freelance photographer. Sangat-sangat penat. Kalau nak dibandingkan dengan UKIS, memang sangat-sangat penat lah kerja waktu tu. Memerlukan tenaga yang memang penat lah. Dan kalau ikutkan income pun, nak dibandingkan dengan sekarang, waktu tu income tu ada tapi dia tak menentu. Dia kadang-kadang kalau ada. Lepas tu kalau kita malas nak stop, tak ada lah macam tu. Dan benda tu macam bila penat, dia akan main emosi, dia akan main fizikal kita penat, dia automatically mental akan penat macam tu lah. So alhamdulillah dengan UKIS ni dia memang banyak sangat perubahan. Alhamdulillah. Okay, terakhir umur kita dapat dengar kan dia punya story yang sangat-sangat luar biasa kan, daripada macam mana dia bermula kan. Okay lah, kita cuba share sikit kepada pahlawan-pahlawan yang tengah dengar ni, 3 kunci utama. Apa kunci kejayaan pada umur? Sila.
3 kunci kejayaan. Pertama, saya rasa InsyaAllah kena ada sentiasa ada rasa nak belajar. Sebab bila kita tahu, kita tak tahu, kita akan sentiasa nak upgrade dirilah. Tapi kalau kita macam kita tahu sikit, terus kita rasa nak tahu, kita akan rasa bangga diri gila. Tapi bila kita ada rasa nak belajar, benda tu akan sentiasa, maksudnya dia maksudnya meninggikan nilai diri kita. Contoh, saya paling pantang kalau orang dia tak tahu tapi dia tak nak belajar. Sebab saya saya sangat percayalah macam kalau kita ada banyak kemahiran, dia akan bagi benefit untuk diri kita juga. Dan dia akan buatkan kita ni seorang yang sangat-sangat berjaya. Contoh, kalau macam contoh, saya adik-beradik saya memang dikenali dengan orang yang macam saya boleh buat macam-macam. So kalau macam contoh, kabinet dapur tu dia punya pintu nak tercabut ke, orang akan panggil kakak saya, akan panggil saya. Okay, tolong ni Hajar, tolong. So saya rasa diri saya function. Kita akan bahagia tau. Kita akan happy gila bila kita boleh tolong ramai orang. So kita ni, dan saya bukan nak cakap saya baca, contoh saya nak betulkan pintu kabinet tadi. Saya bukannya akan baca buku pasal kabinet dapur je, tak. Tapi ilmu ni, benda belajar ni kita boleh dapat melalui kita memerhati je. Contohlah, kalau macam contoh dekat rumah kan, sebab saya ialah anak bongsu, saya akan macam banyak waktu dekat rumah lah kot. Tapi sebenarnya saya dekat rumah sampai form 4 je, sebab form 4 saya masuk asrama. So waktu-waktu tu, saya jenis suka memerhati. So kalau ayah saya repair something, saya akan tengok. Kalau ayah saya buat something, saya akan tengok. Kalau dia buat, dia jenis yang kreatif tau. Dia suka buat benda-benda. Dia suka buat reban ayam, dia suka buat garaj kereta. Masa sekecil dulu saya suka main benda tu. Cat dinding, pintu, almari, semua benda. So bila kita hidup dalam keadaan macam tu, memerhati dalam keadaan macam bila kita macam kenapa macam ni? So tanya. Macam kenapa buat macam ni? Saya suka bertanya. Macam contoh saya macam kenapa kena potong kat sini? Saya suka tanya benda tu. Dan benda tu bukan kena kita, aku nak beli buku ni, aku baca. Aku nak beli buku ni, aku baca. Ilmu ni boleh didapati dengan banyak-banyak cara. Tapi maksudnya saya tak menolak juga benda yang, maksudnya ilmu ni perlu didapati dengan buku. So sebabnya membaca tu pun perlu juga kita terapkan. Tapi one of cara untuk kita cari ilmu tu bukan hanya dengan baca buku. Macam contoh orang cakap, macam mana aku nak ada ilmu yang banyak, aku tak suka baca buku. Itu bukan alasan. Sebab sekarang banyak sangat medium-medium yang kita boleh dapatkan. Contoh dekat YouTube. Nak masak, apa je yang kita boleh dapat menu dekat YouTube? Masak, pasal masak. So nak buat bisnes, kat sinilah tempat dia. So macam kalau lah korang macam bagi alasan macam-macam lagi, saya tak tahu macam mana nak start. Tapi setiap minggu skip, tak masuk weekly coaching. So sayanglah macam tu. So itu yang pertama lah. Panjang pula, sorry. So yang kedua, kunci kejayaan saya rasa kena buat sungguh-sungguh. Sebab waktu saya buat bisnes macam-macam dulu, saya rasa macam waktu tu saya macam jenis yang macam hang-hang hati ayam lah. Dia macam buat sekadar macam lepas je yang saya target tu saya dah tak buat. Tapi sebenarnya kita sentiasa buat sungguh-sungguh benda tu. Dan lepas je kita pergi target tu, set target yang lagi tinggi. Supaya kita akan buat tu, dia akan rasa ada kepuasan dan dia takkan downkan kita punya semangat. Macam tu. Dan yang ketiga, yang ni lebih kepada, maksudnya kena sentiasa jaga punca keredaan hidup kita. Kalau macam saya tadi, saya cakap saya macam tak nak minta duit mak ayah kan. So redha dia letak pada situ. Maksudnya bila saya macam jaga mak ayah ni, bila macam sekarang antara perubahan bila saya start buat UKIS ni, saya boleh bagi duit bulan-bulan. Instead of saya tak minta duit dengan diorang, saya boleh bagi pula duit dekat diorang. So bila macam ni, alhamdulillah, saya rasa macam diorang pun rasa macam happy lah. Yalah, sebab mak ayah mana macam, mak ayah tak harapkan duit pun, tapi dia harapkan macam kita boleh bantu balik diorang. So itu antara cara-cara yang maksudnya kita jaga balik redha diorang. Dan saya sukalah kongsikan daripada kawan saya dulu. Saya ada seorang kawan ni, dia cerita, dia cakap apa-apa dia nak beli, buat duit kan, apa-apa yang nak beli, walaupun tu duit dia akan minta tanya mak dia sendiri. So dia cakap, dia rasa macam dia perlu dapatkan redha mak dia untuk dia beli barang tu. Betapa macam tu sekali dia jaga keredaan daripada mak ayah dia. So macam itulah antaranya. So pertama tadi saya rasa nak belajar. Kedua, buat benda tu kena buat sungguh-sungguh. Jangan hang hati ayam. Yang ketiga, kena sentiasa jaga redha mak ayah kita. Sebab redha Allah tu letak pada diri mak ayah lah.
So wallahualam tu sahaja daripada saya. Terima kasih. Amazing. Bagi tepukan sikit kepada pahlawan umur. Kita bagi Maha Guru sekarang. Maha Guru umur. Sebab dia dah break numbers dia. Okay. So terima kasih kepada umur. Assalamualaikum. Okay, terima kasih. Juga. Waalaikumsalam. Macam banyak tak belajar. Tengok setiap minggu kita bagi kat pahlawan macam ni. Macam ni kita bagi.